أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به آذاننا وقوي به أجناننا وسع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sekali lagi kita memulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT agar dengan kita menzahirkan kesyukuran, ucapan terima kasih kita kepada Allah, dengan itu kita mengakui keagungan Allah, kita mengakui yang sebenarnya Allah itulah yang berkuasa dalam menentukan segala-galanya. Jadi dengan itu dia akan meletakkan kepercayaan kita atau pegangan kita kepada Allah yang Maha Berkuasa itu pada tempatnya yang betul, dan tidak sepatutnya lah kita melupakan, ya, tidak sepatutlah kita melupakan Allah dalam kehidupan kita, dalam kesibukan kita dengan aktiviti-aktiviti kita harian, sehingga kita lupa yang kepada pencipta kita, kita lupa kepada Allah yang memberi kemudahan, rezeki dan berbagai-bagai bentuk kurniaan kepada kita, ya. Kerana tumpuan kita untuk mengejar kehidupan dunia ni, kadang-kadang kita terlupa, kita buat sikit je, buat syarat saja orang kata, ya. Tapi Allah sebenarnya telah arahkan kita untuk mencari kehidupan di akhirat, bukannya mencari kehidupan di dunia. Jadi kalau kita faham apa yang Allah nak sampaikan itu, kalau kita mencari kehidupan dunia dan kita melupakan akhirat, sebenarnya kita tidak menyahut, ya, suruhan Allah, kita tidak mengikut apa yang Allah suruh kita buat, ya. Kita buat perancangan sendiri. So yang ni yang kita perlu fahami dan kita perlu perbetulkan, ya, supaya kita tidak mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Okey, saya terus kongsikan skrin. Recording telah dibuat, so kita boleh kongsikan skrin. Dan kita di dalam perkongsian masih lagi ayat yang ke-14, dan kali ini kita akan membincangkan dua kalimah yang seterusnya, iaitu ila syayatinihim, ya. So ila ni sebenarnya straightforward lah, ya. Ila ni kalau tekan tuan tekan, ila adalah salah satu daripada harfun jar, ya. Ila adalah harfun jar. Kalau kita dalam paparan ni, kalau kita nak melihat beberapa jenis harfun jar yang ada, kita boleh kongsikan sedikit, ya. Kalau daripada yang pertama sekali di atas ni, kita akan cuba tengok apakah harfun jar yang ada. Yang pertamanya di sini, la tu adalah harfun jar, ka ni adalah harfun jar,
Ka sekali lagi adalah ka yang sama di tadi adalah harfun jar. Walakin la ya'lamu idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza tak ada. Okey, itu saja ya yang kita dapat membaca contoh harfun jar yang ada di dalam paparan dalam muka surat ini. Kalau kita sambung innama nahnu mustahzi Allahu yastahzi'u bi ya. Ini harfun jar juga. Wa yamudduhum fi pun harfun jar. Tughyanihim ya'ulaika allazina ishtaraw dhalalata bi, yang ini pun harfun jar. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Itu ya di antara kalimah yang dalam kumpulan harfun dan harfun jar ya. So kita akan lihat setiap kali ada harfun jar, maka kalimah yang selepasnya mestilah mengambil bentuk isim yang majrur ya. So kalimah selepasnya mestilah isim. Hum adalah isim, dia adalah isim dhamir. So bila dia diikatkan dengan harfun jar, maka dia akan mengambil i'rab yang majrur ya. Ma pun kalimah isim yang majrur, yang ni yang sama. Jadi ila dalam perbincangan kita hari ini kita akan dapati kalimah isimnya ialah yang ni, syayatini ya, tidak termasuk him. Him tu ada pertalian lain yang mensabitkan dia dengan syayatini tadi. Jadi dia tidak termasuk him ya. So harfun kalimah majrur kepada ila ni ialah syayatini ya. Dan him adalah harfun adalah kalimah isim yang majrur juga selepas harfun jar bi. Di sini dia mengambil hum, di sini dia mengambil him ya. Tengok pattern dia. Ya, kenapa dia ambil hum? Sebab lam tu berbaris atas. Kalau huruf sebelumnya mengambil baris kasrah bi, maka isim dhamirnya tidak boleh mengambil hum, dia kena mengambil him. Kedua-dua ni adalah isim dhamir yang majrur. Sini majrur, sini pun majrur ya. Fi tu ya, mana dia punya isim yang majrurnya ialah sampai ni tu saja ya. Fi tu ya ni, tak termasuk him ya. So tughyan lah isim majrur kepada fi. Dan bil huda, manakah isim yang majrur dia? Ialah huda tu. Al huda adalah isim yang majrur. Tengok ya, dia tidak ada baris kasrah pun ya, tetapi dia tetap isim yang majrur ya, kerana ijaan dia itu adalah diijakan dengan bentuk yang mabni. Dia tetap mengambil huda ya, tetap mengambil huda, sama ada dia marfu' ataupun mansub ataupun majrur ya. Dalam konteks ni dia adalah majrur sebab bi itu harfun jar ya. Itulah beberapa contoh yang kita perlu kenali apabila kita ya membaca ayat-ayat Al-Quran. Okey, so kita ila maknanya straightforward. Kalau kita nak tengok juga maklumat dia, seperti biasa kita tekan saja dekat ila ni. Kita tengok apa yang dikongsikan oleh tafsir dan perkata ya. Tuan-tuan lihat di sini dia tidak ada huruf akar ya, sebab mana kalimah harfun, semua kalimah harfun termasuklah harfun jar,
dia tidak dibangunkan daripada 3 huruf akar. Ya. Dia dipanggilkan kalimah jamidun. Jamid. Ya. Jamid bermakna dia dibangunkan dalam keadaan tersendiri. Bila nak membangunkannya, nak mengejanya, kita terus tulis ija ilah. Itulah yang dimakan jamid. Ya. Jamid, kita cuba alihkan sikit ni. Okey. Okey. So, tidak ada maklumat berapa kali ilah ni digunakan dalam Al-Quran agaknya, ya. Ada tak sini? Kita tengok di sini, klik for more. Dia kata sini ilah digunakan sebanyak 742 kali, ya, di dalam Al-Quran, ya. Jadi tuan-tuan boleh tengok di sini ataupun boleh tekan di sini pun boleh, ya. Ilah ni tuan-tuan tekan di kalimah ilah ni sendiri, dia pun dia akan ada sedikit perbezaan. Sini dia kata 217, ya. Nanti kita akan tengok kenapa perbezaan dia, ya. So sepatutnya dia sebanyak 742 kali, ya. Cuba kita tengok korpus korpus cerita dengan kita mengenai ilah. So kita pergi ke korpus.com dan kita ambil ayat tadi, ya. Ayat tadi ialah Al-Baqarah ayat 14. Kita ambil ilah mana tadi, ilah di bawah 14 ni, baru 13 lagi, 13 ke depan lagi lah. 14 wa iza qalau ilah ni dia. So ni kita tekan di sini, kita lihat apakah maklumat yang diberikan, ya. So dia tidak ada juga kata huruf akar pun tidak ada. Sebab mana ilah ni adalah kalimah yang jamid dan bukannya terbitan, ya. Yang terbitan tu kita panggilkan al-mushtaq, ya. Al-mushtaq, kata terbitan yang dibangunkan daripada 3 huruf akar, ya. Tetapi yang ini tidak ada. So dipanggilkan jamid, ya, jamidun, dan dia adalah harfun jar, ya, dan dalam bahasa Inggerisnya dipanggil preposition, ya. Preposition. Dalam bahasa Melayu apa preposition agaknya, ya? Yang selalu kita sebut kata sendi. Tetapi Encik Google ni, dia boleh tak dia translate ke kata sendi? Kemungkinan tidak boleh, ya. Mungkin dia translate apa kata depan, ya. Ya, apa dia kata depan ni? Ya, mungkin kita tidak berapa jelas, ya. Kata depan ni ialah prefix, ya. Prefix maknanya dia adalah kata permulaan kepada kalimah lain. Itu dimasukkan kata depan ni, ya. Jadi ini Google punya translator lah. Jadi kita jangan ikut sangat lah, ya. Kita kena ikut yang lebih tepat dan lebih memberi makna, iaitu kata sendi, ya. So kata sendi ni berapa kali digunakan dalam Al-Quran? Tadi kita tengok kat sini, dia kata berapa? 742 kali, ya, di dalam Al-Quran. So kalau kita nak tengok senarai 742 tu, kita tekan ni lah, kita scroll je, ya. Kalau Tajwid dan Pro ni, tuan-tuan scroll je, dia akan keluar lah semua ayat-ayat dia tu, ya. Tapi yang ni dia tak berapa pun kata tu, tak berapa selesa. Sebab apa? Disempit sangat, ya. So yang terbaiknya kita pergi pada korpus tu, ya. Korpus ni tuan-tuan, bila dah tekan ambil kalimah ilah ni sahaja macam ni, dalam paparan ini di bawah ni tuan-tuan tekan dekat ni, ya, dia punya pilihan tempat kita nak mencari berapakah ilah tu digunakan di dalam Al-Quran, ya. Ini bahasa
bahasa Melayu, ya. Kalau kita nak guna bahasa Inggeris, kita tukarkan balik tadi bahasa Inggeris, ya. Tengok yang mana yang kita lebih familiar lah. Jadi di sini kalau kita nak tengok semua kalimah yang menggunakan ila, kita tekan dekat concordant. Yang ni, ya. Concordant, list occurrences of this word. Okay, saya highlightkan. Saya tuan-tuan nampak yang mana satu yang kita bincangkan tu, ya, iaitu yang ni. Ambil ni. Concordant. Ya. List occurrences of this word. Senarai berapa kalikah perkataan ini digunakan di dalam Al-Quran, ya. Jadi kita tekan saja di concordant ni. So dia akan senaraikan, ya. Ini yang dia kata berapa tadi? 742 tadi. Ya, ya. So korpus pun bersetuju dengan tafsir dan perkata itu, walaupun dua perisian yang berbeza, ya. Satu yang dibina oleh Green Tech Corporation, satu dibina oleh rakan-rakan kita di University of Leeds, UK juga. Ya, kedua-duanya bersetuju yang ila ni digunakan sebanyak 742 kali, ya. Cuba kita lihat 742 kali itu dalam bentuk apa? Belah kanan, ya. Inilah. Saya boleh besarkan sikit. Itu dia, ya. Kita cuba lihat. Ilah digunakan di dalam Al-Quran dalam bentuk ilaika, ya. So apa terjadi sini? Ilah apabila bergabung dengan ka, ya, jadi digabungkan ka ni adalah isim dhamir yang muttasil. Dia bercantum sekali dengan ilah. So apabila dia bercantum dengan ilah, apa jadi kepada alif maksurah yang ketiga tadi? Dia akan bertukar kepada ya yang sukun, ya. Saya tandakan supaya tuan lihat ni, ya. Ni. Ya. Dia punya original dia apa? Ya ni. Ya, original dia ialah alif maksurah. Ila tu ejaan dia hamzah qata' baris bawah, lam baris atas, dan alif maksurah. Alif maksurah ni tuan-tuan dan puan ialah alif mad, ya. Tetapi bila dia bergabung dengan isim dhamir, ya, isim dhamir muttasil yang bercantum, yang melekat kepadanya, maka alif maksurah ni akan ditukarkan kepada ya, ya, yang mana berlaku dalam kes ini juga, ya. Ya tu alif maksurah tu ditukarkan kepada ya yang sakinah ataupun ya yang bertanda sukun, ya. Itulah kaedahnya yang tuan-tuan nak. Hi adalah isim dhamir, ya. Isim dhamir muzakkar mufrad ghaibun. Apabila dia bercantum dengan ila, maka kita tahu i'rabnya adalah marfu' sebagai majrur, sebagaimana ka ni juga, ya. So ka ni adalah majrur, ya. Okey. Okey, kita lihat dua kes lagi dengan apa? Hari ini kita belajar mengenai ila, ya. Kes terdapat dua kes di sini. Satu ila di sini saya kotakkan dulu. Nanti, ya, saya ambil warna hijau. Ya, ila di sini dengan ila di sini. So tuan-tuan akan dapat lihat perbezaan dia, ya. Ila yang sama, tetapi dalam konteks ayat tu kita akan menulisnya dengan cara yang berbeza. Ya, saya padamkan dulu yang lain yang tak perlu tu. Ya. So apakah perbezaan dia? Perbezaan dia ialah satu,
alif maksurah tu ditandakan alif kecil dia, ya, iaitu yang ni lah. Ambil warna biru pula. Ya, kita ada kemudahan teknologi ni, gunakanlah. Ya, tengok alif maksurah dia ada tanda alif kecil. Di sini alif maksurah juga, bukannya ya, ya. Jangan silap, jangan tuan-tuan kata ya di sini. Hamzah qata' lam dengan ya, bukan. Ya, dia bukan ya tu. Dia adalah alif maksurah juga. Ya, tetapi alif maksurah di sini tidak ditandakan alif kecil dia. Di sini ada alif kecil dia, ya. So bila ada alif kecil tu bermakna apa? Alif maksurah tu berfungsi dalam ayat itu sebagai mad asli. Ya, maknanya di sini kita bacakan dua harakat, ila syayatinihim, ila, dua harakat. Tetapi bila alif kecil itu digugurkan, ya, bermakna alif maksurah juga, ya, tapi dia tidak berfungsi sebagai alif mad. Dia tidak berfungsi sebagai alif mad kerana dia digugurkan di dalam sebutan. Di dalam bacaan dia digugurkan kerana apabila ila tadi, ya, bersambung dengan as-sama'i. As-sama'i ni kita tahu yang lam ni ada lam apa? Lam sakinah, ya, lam sakinah. Jadi hamzah huruf mad, ya, yang pada asalnya ada alif kecil, ya, bertemu dengan lam yang sukun, ya. So dia perlu digugurkan, ya, digugurkan. Sebab apa? Bila digugurkan, lam ni akan terus kepada sin, ya, lassa, lassa. Maknanya alif mad digugurkan, hamzah wasal pun digugurkan, lam juga digugurkan dalam bacaan, ya. Jadi 3 huruf digugurkan dalam bacaan, tetapi diadakan dalam tulisan. Dalam tulisan dia tidak gugur, bermakna dia hanya gugur di dalam bacaan. So bila la ni terus ke sin, dia tidak perlu dipanjangkan lagi. Dia tidak memerlukan mad asli tadi, ya. Dia terus lassa, lassa. Jadi hamzah alif kecil tadi tidak lagi berfungsi sebagai alif mad, maka dia digugurkan dalam bacaan. Apakah tanda menggugurkannya dalam bacaan? Alif kecil tu digugurkan, ya, dalam tulisan. Tinggallah dia tapak dia saja, ya. Tapak ya, dipanggil tapak ya tu sebenarnya bukannya huruf ya, dia tapak saja, ya, tapak kepada alif tu. So maknanya kalau kita nak menerangkan huruf yang ketiga ni apa dia, jangan, bukannya ya, ya, dia adalah alif maksurah yang digugurkan dalam bacaan, ya. Kalau saya nak tunjuk kepada tuan-tuan konsep ni, saya boleh tunjukkan dalam leksi logos, ya. Saya buangkan dulu tanda ni, ya. Kita boleh menerangkannya dengan leksi logos, ya. Jadi tuan-tuan kena mahir leksi logos ni, ya. Dia banyak membantu kita, terutama mereka-mereka yang kita sudah kenal pasti, yang boleh dilatih untuk menjadi tenaga pengajar, ya. Okey, ila, ya. So ejaan ila ialah hamzah qata' baris bawah, lam baris atas, dan alif maksurah ialah alif kecil bertapak ya, itu dia ila. Okey. So apabila tidak ada as-sama, jadi dia ada alif kecil sebab dia dibaca sepanjang 2 harakat, ila 2 harakat, ya. Apabila ada as-sama'i, ya, kita masukkan as-sama'i yang bermula dengan hamzah wasal, lam tu tidak ditandakan sukunnya sebab lam ta'rifah syamsiah, ya. Jadi lepas tu sin tasydid baris atas, mim baris atas, dan diikuti alif mamdudah yang panjang sebab dia diikuti oleh
hamzah selepas itu. Ya. Jadi perubahan berlaku ya apabila ada as-sama, ya, status sudah berubah, ya. Tak ada as-sama, ejaan dia ila 2 harakat. Tetapi bila ada as-sama, ya, la ni tidak memerlukan mad alif. Ya, dia akan terus kepada sin. Lassa, ilassa. Ya, kalau saya bantukan dengan apa arrow, mana arrow kita, ambil warna hijau, ya. Jadi la ni tuan-tuan dan puan-puan, ya, dia terus baca kepada sin. Ilas sama'i. So apa yang berlaku ialah warna merah. Oh, ini tak boleh tukar warna, ya. Okey, tak apa. Ya, apa yang berlaku ialah alif maksurah digugurkan, hamzah wasal digugurkan, lam syamsiah, lam ta'rifah syamsiah juga digugurkan. Itulah yang berlaku di dalam pembacaan. Jadi ilas sama'i. Ya. So untuk menunjukkan dia digugurkan, jadi alif kecil itu digugurkan di dalam tulisan. Ya. Itulah caranya, itu kaedah. Ya, kaedah penulisan Resam Osmani. Ya. Ustaz nak faham balik ni. Ila alif tu alif yang kecil tu dia sebut alif mat ke? Alif mad, ya. Oh, alif mat. Kalau tak ada as-sama, dia adalah alif mad. Alif mat. Apa beza alif mat dengan alif maksurah kalau kita nak tahu? Alif maksurah tu alif mad lah. Dia itu alif maksurah tu jenis dia. Fungsi dia ialah mad asli. Okay. Macam saya, nama saya Kamal. Apa kerja saya? Pensyarah. Kan? Ada jenis, ada fungsi. Kan? Nama dia alif mad. Fungsi dia apa? Mad asli. Memanjangkan bunyi la tu kepada 2 harakat kalau tidak ada as-sama. Kalau tak ada as-sama ni, dia akan berfungsi sebagai alif mad. Tapi bila ada as-sama, dia tidak lagi berfungsi sebagai alif. Dia masih lagi alif maksurah, tapi tak berfungsi sebagai alif mad. So nak tandakan dalam penulisan macam mana nak menunjukkan dia tidak berfungsi sebagai alif mad lagi, kita gugurkan alif kecil tu. So bila digugurkan alif kecil, so dia akan menjadi adik-adik biasa. ya, dia akan menjadi, kita padangkan ni, kita gugurkan alif kecil tu. Tu dia. Ya. Itu cara dia, kaedah dia. Bila kita tengok, bermakna tak ada lagi. Dia hanya tinggal dalam tulisan. Ya, sebagaimana lam ni lah. Lam ni hanya tinggal dalam tulisan. Hamzah wasal ni tinggal dalam tulisan. Tetapi dalam pembacaan, dia telah digugurkan juga. Ya. Berbeza dengan yang ni. Yang ni dalam tulisan juga digugurkan. Bacaan dia gugur, tulisan dia gugur. Yang hamzah alif lam ta'rifah di sini digugurkan dalam bacaan, tetapi dalam tulisan dia dikekalkan. Maksudnya dia nak menunjukkan as-sama tu ejaan asalnya memang as-sama. Cuma kalau kita nak sambung dengan yang depan ni, itu yang digugurkan tu. Tapi dalam tulisan tetap ada bacaan saja kan? Dalam bacaan, betul. Ini asal dia alif lam as-sama lah tu. Ejaan kalau tak ada ilah, okey. Tulisan sama dan hamzah wasal dengan lam ni disebut, dibunyikan. Disebut. Hamzah wasal akan dibunyikan a, tetapi lam
Lam Sebab ada tetap sabdu depan tu ada sabdu jadi as-sama ajalah. lam tetap digugurkan ya. Dalam kalau kita tak ada ilah, yang ini tetap digugurkan juga sebab dia tidak disebut di dalam bacaan ya. Bermakna hamzah wasal ni terus kepada lam. Ya, ni hamzah wasal tu terus kepada sin. Jadi kalau as-sama'i saja lam yang digugurkan dalam bacaan, tapi dalam tulisan jangan pergi buang pula ya. Jangan pergi gugurkan ya. Tak boleh. Dia tak Ya, bukan tak nama, tak nama isim pula. betul. Kata kalau kita buang, kita kata sebab dia tak bunyi kan ya. Itu tak ada kalimah ni. As-sama'i macam ni tak ada. Ini mana tak ada makna walaupun bunyi dia sama. So kita kena, sebab tu dalam QHS Academy ni kita juga menekankan tuan-tuan menulis ya, menulis mahir dalam mengeja, menulis tu termasuk sekali ya dalam kemahiran mengenal kalimah-kalimah, bukannya membaca saja tak cukup. Walaupun dah kenal dari segi makna dia ataupun dari segi jenis dia dan sebagainya tidak mencukupi ya. Kita mesti tahu konteks kalimah tu dalam penulisan dia, kalau dia bersendirian dia macam mana. Kalau dia ada kalimah lain yang terlibat dengannya macam mana. Ya. Itu sebahagian daripada kemahiran ya, yang kita semua kena pelajarilah ya daripada masa ke semasa. Jadi maknanya bila ada ilah apa dia jadi? Ya, dia akan jadi macam tu. Ilassa, yang ni kita akan tukarkan semula, iaitu la tu akan terus kepada sin. So bermakna hamzah alif maksurah digugurkan dalam bacaan, hamzah wasal digugurkan dalam bacaan, lam pun digugurkan dalam bacaan. Sebab itulah tanda lam ni digugurkan bacaan apa dia? Dia tidak ditandakan sukunnya. Sebenarnya lam tu jenis dia apa? Lam sakinah ni. Ya, tapi dia tidak ditandakan sukun dia. Ya, menunjukkan dia perlu digugurkan dalam sebutan apabila kita membaca. Biasanya kan doktor, kalau kita tak bubuh baris tu, kita tak baca lah kan? Kalau kita tak tandakan sukun dia. Baris lah, kadang kita tak letak. Macam as-sama ni sepatutnya kita baca dia sebagai alif fathah. Tapi pengejaan dia tak boleh dibubuh fathah di atasnya ya. Bukannya sepatutnya alif, tidak. Dia bukan alif. Fathah itu garis Dia Dia garis. hamzah. Yang ni hamzah, ingat ya, jangan sebut alif ya. Oh, jadi maksudnya ni hamzah kotak ajalah. Jadi Hamzah kotak. wasal. Baris. Dia tak ada baris lah. Hamzah wasal tidak akan mengambil baris. Hamzah wasal tidak ada mengambil baris. Ya, dia perlu tidak ambil baris, sebab kalau dia ambil baris apa yang berlaku ya, dia tak dapat nak sebut nanti, dia akan jadi macam ni ya. Kalau kita bariskan dia akan jadi, okey, saya letakkan baris ya, kita buangkan dulu yang ni, lepas tu kita bariskan. Kenapa dia tidak boleh baris, itu pun kita kena fahamlah. Okey, letakkan baris, dia akan jadi baris atas. Okey. Sekarang ni tidak ada ilah ya, tidak ada ilah. Kita copy bawa ilah tu ke bawah. Saya potong dia, letak ke bawah. Tak ada ilah. Kita kata as-sama'i ya. Sekarang ni dia berbaris. Sama U doktor. Kalau alif lam tu sama I ke sama U? Ya, okey. Kalau dia itu bila tak ada ilah, dia akan ada sama U, betul ya. Sebab dia tak ada ilah, so dia default dia adalah marfu ya. Okey. So apa berlaku apabila ada ilah situ? Kalau dia boleh mengambil baris, kita letakkan baris.
So dalam bacaan kita kena baca dia. Jadi apa? Ila as-sama'u. Ya, ila as-sama'u, dan ini kena majrur lah. Jadi macam tu. Jadi tak betul lah bacaan tu. Sedangkan bacaan dia ialah bukan ila as-sama. Ya, ila sama. So bila dia tak ada baris tu, dia tidak perlu dibunyikan. Dia boleh digugurkan. Hukum tajwid lah doktor, hukum tajwid terlibat kan? Hukum tajwid dia, soroh dia, nahu dia semua masuk sekali. Sebab tu belajar ni tiga-tiga tu kena belajar sekali. Kan? Okay, so ini dari aspek soroh. Ya, baris-baris semua tu adalah aspek pembentukan kalimah tu termasuklah baris dia. Ya. Jadi kita tidak boleh bariskan walau dia bunyi A. Supaya dia boleh berfungsi sebagai hamzah wasal apabila dibacakan dengan daripada kalimah yang belakang dalam keadaan wasal. Itulah tujuannya. Sadaqallahul azim. Okey, cukup untuk hari ini. Kita akan sambung besok pagi Jumaat, kita akan sambung terus kepada kalimah seterusnya, iaitu syayatinihim, ya. So untuk ila tu cukup ya untuk kita perkenalkan dia. Kalau ada korpus tadi pun banyak maklumat-maklumat yang kita boleh ya, ini tadi kita baru kupas 2, 3, 4 baru ya, banyak lagi di bawah ni. Ya, dan kebanyakannya dia akan berulang ya, berulang. Kalau kita faham kaedah dia tu, di mana saja kita jumpa kalimah tu, kaedah tu adalah sama digunakan ya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih.